Bagaimana seorang ibu yang sangat kejam sanggup untuk membunuh anaknya sendiri demi untuk memiliki seorang lelaki yang dicintai. Sangat kejam kan? Demi cinta, sanggup bunuh anak sendiri. Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat kembali lagi dengan channel Brozul. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama saya. Okey, bagi anda yang baru lagi sampai ke channel saya ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan loceng sekali supaya anda sentiasa akan dapat notification yang terbaru dari channel saya. Okey, tanpa berlengah lagi, kali ini saya ingin menceritakan kepada anda iaitu satu cerita yang berlaku di negara Amerika. Okey, pada 19 Mei 1983, seorang wanita bernama Diane Downs bersama 3 orang lagi anaknya yang dalam keadaan berlumuran darah telah tiba di Hospital Mackenzie, Willamette bagi mendapatkan rawatan kecemasan. Bagaimanapun, semuanya sudah terlambat apabila anak kedua Diane iaitu Shirley yang berusia 7 tahun disahkan meninggal dunia. 2 lagi anak Diane yang bernama Christy 8 tahun dan Danny 3 tahun pula telah cedera parah. Sementara itu, Diane sendiri pula mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Berdasarkan keterangan awal daripada Diane, dia mendakwa bahawa mereka semua telah menjadi mangsa serangan tembakan. Kejadian tersebut berlaku apabila Diane memberhentikan kereta yang sedang dipandu untuk memberi tumpangan kepada seorang lelaki yang tidak dikenali. Lelaki itu kemudian cuba untuk merampas kereta tetapi dihalang oleh Diane. Namun tanpa diduga, lelaki tersebut kemudian melepaskan das tembakan ke arah 3 orang anak Diane yang berada di tempat duduk belakang. Begitu juga dengan Diane, cuma tembakan terkena pada lengan kirinya. Pada saat-saat genting sedemikian, Diane berjaya jua melepaskan diri lalu terus memecut laju keretanya untuk pergi ke hospital. Timbul keraguan oleh pihak polis serta kaki tangan hospital dengan keterangan yang diberikan oleh Diane. Perkara ini berikutan Diane yang kelihatan begitu tenang sewaktu menceritakan segala-galanya. Dia tidak menunjukkan sebarang kesan trauma, tiada reaksi sedih, apatah lagi untuk menangis. Diane juga enggan untuk mengambil tahu tentang keadaan semasa anak-anaknya. Pada masa sama, dia ada menghubungi seorang yang Diane hubungi itu bukan bekas suaminya, tetapi sebaliknya seorang lelaki yang bergelar sebagai suami orang. Hasil siasatan polis mendapati begitu banyak lompong dalam keterangan Diane. Ini bermaksud bukti forensik di dalam kereta yang didapati bercanggah dengan penceritaan Diane. Seperkara lagi, Diane sempat untuk membalut luka di tangan kirinya sebelum tiba di hospital. Pihak polis juga semakin merasa curiga apabila mereka telah menerima maklumat tentang pistol yang digunakan untuk menembak Christy. Shirley dan Danny adalah sama dengan pistol milik Diane. Selain itu, seorang saksi lelaki telah tampil bagi membantu siasatan dengan mendakwa dia melihat kereta yang dipandu oleh Diane bergerak begitu perlahan pada malam kejadian. Dakwaan ini adalah berbeza daripada dakwaan asal Diane yang mendakwa keretanya dipandu laju menuju ke hospital. Berhubung dengan motif pembunuhan, persoalan itu terjawab selepas pihak polis berjaya menemui diari Diane di rumahnya. Dalam diari tersebut, Diane ada menulis tentang keobsesannya terhadap seorang lelaki bernama Robert Kickboxer. Robert merupakan suami orang yang telah dihubungi oleh Diane di hospital pada malam kejadian. Apa yang perlu diketahui, Robert enggan untuk meneruskan hubungan dengan Diane adalah atas satu alasan. Alasan tidak lain, tidak bukan disebabkan anak-anak Diane. Robert tidak mahu menjaga dan membesarkan anak-anak Diane itu. Seperti yang diberitahu, Shirley telah mati akibat tembakan tersebut. Christy pula koma dalam keadaan stroke, manakala Danny pula lumpuh separuh badan. Kemuncak sebenar dalam kes ini adalah apabila Christy tersedar dari komanya, dia dapat membuka mulut untuk memberitahu bahawa Diane merupakan pembunuhan sebenar. Lelaki jahat seperti yang diceritakan oleh Diane adalah tidak wujud sama sekali. Maka Diane akhirnya ditahan pada 28 Februari 1984, iaitu 9 bulan selepas tempoh kejadian.
Dia yang ketika itu hamil anak keempatnya telah didakwa atas kesalahan membunuh, percubaan membunuh dan serangan jenayah terhadap anak-anaknya. Pada waktu beberapa bulan sebelum pembicaraannya, kes Dian ini telah mendapat publicity yang meluas daripada pihak media. Jadi Dian kerap menjadi tumpuan oleh para wartawan. Pada mulanya, cerita yang keluar daripada mulut Dian mengundang simpati orang ramai. Walau bagaimanapun, lama-kelamaan rasa simpati itu bertukar menjadi rasa menyampah selepas Dian dilihat bersifat narsis, apati dan pelik sewaktu menjawab soalan daripada wartawan. Menyingkap secara ringkas tentang sejarah hidup Dian, dia yang dilahirkan pada 7 Ogos 1955 merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Pada tahun 1973, Dian telah berkahwin orang lelaki yang dikenalinya sejak dari bangku persekolahan lagi, iaitu Stephen Down. Hasil perkahwinan tersebut, maka lahirlah Christy 1974, Shirley 1976 dan Daniel atau Dennis 1979. Rumah tangga antara Steve dan Dian mampu bertahan selama 7 tahun sahaja apabila mereka berdua akhirnya bercerai pada tahun 1980. Punca perceraian itu dikatakan berpunca daripada dakwaan Steven yang mengesyaki Danny adalah anak hasil hubungan intim Dian bersama lelaki lain. Selepas bercerai, Dian dilaporkan ada menjalinkan hubungan bersama beberapa orang lelaki termasuk suami orang, serta pada masa yang sama cuba untuk kembali bersama Steven. Berbalik dengan dakwaan yang dikenakan terhadap Dian, dia yang didiagnos ada mengidap beberapa penyakit mental telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan tambahan 50 tahun. 3 tahun selepas dipenjarakan, Dian berjaya melarikan diri untuk seketika sebelum berjaya ditangkap semula pada seminggu kemudian. Susulan insiden berkenaan, Dian telah dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Rayuan paralelnya pada tahun 2008 dan 2010 telah ditolak mengenai anak-anak Dian. Christy dan Danny telah diambil sebagai anak angkat oleh seorang pendakwa raya yang terlibat dengan pendakwaan kes. Seorang lagi anak Dian iaitu Becky yang dilahirkan pada tahun 1984 juga dijaga oleh keluarga angkat yang lain. Okey, so terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar cerita dari saya tadi. Walau bagaimanapun, saya memohon kepada anda semua jangan terlalu taksub dengan apa yang saya sampaikan. Anggaplah hanya perkongsian saya kepada anda sahaja. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan cerita yang baru dan lebih menarik lagi selepas ini. Jaga kesihatan anda dan jaga SOP anda. Okey, so Assalamualaikum. Goodbye guys.